Saya mohon mencadangkan bahawa majlis ini membuat suatu ketetapan menurut subsection 4/11 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 supaya subsection 4/5 akta itu hendaklah terus berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun lagi mulai dari 31 Julai 2022. Terima kasih. Tan Sri Tuan Ketua, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA merupakan suatu akta yang digubal khusus untuk mengadakan peruntukan bagi langkah-langkah khas yang berhubungan dengan kesalahan keselamatan bagi maksud mengekalkan ketenteraman awam dan keselamatan dan perkara-perkara yang berkait dengannya. Dari sesi asas kepada penggubalan SOSMA 2012, ia diwujudkan untuk menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act atau ISA pada tahun 1960. Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan membolehkan kerajaan menggubal undang-undang bagi menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam dan sebagainya. Walaupun undang-undang itu berlawanan dengan mana-mana peruntukan di bawah perkara 5, iaitu kebebasan diri, atau 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, atau 10, kebebasan berhimpun, bercakap dan menubuhkan persatuan, dan perkara 13, hak terhadap harta. Ruang untuk menggubal perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam, termasuklah dengan nyata dalam perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Sesuatu akta boleh digubal apabila tindakan telah diambil atau diancam oleh mana-mana kumpulan besar orang, sama ada di dalam ataupun di luar persekutuan. Untuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan itu. Atau B, untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana kerajaan di dalam persekutuan. Atau C, untuk menggalakkan perasaan niat jahat dan pemusuhan antara kaum yang berlainan atau golongan penduduk yang berlainan yang mungkin menyebabkan keganasan. Atau D, untuk mendapatkan perubahan selain dengan cara yang sah apa-apa jua yang ditetapkan melalui undang-undang. Atau E, yang memudaratkan penyelenggaraan atau perjalanan apa-apa bekalan atau perkhidmatan kepada orang awam atau mana-mana golongan orang awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Atau F, yang memudaratkan ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau yang memudaratkan keselamatannya. Maka pembentukan apa-apa undang-undang yang bermaksud untuk memberhentikan atau mencegah tindakan itu adalah sah, walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan perkara 5, 9, 10 atau 13. Susulan itulah Parlimen Malaysia di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan menggubal dan meluluskan SOSMA 2012, dan akta ini mula berkuat kuasa pada 31 Julai 2012 melalui perwataan penetapan tarikh permulaan kuat kuasa SOSMA iaitu PU-B 256-2012 sebagai suatu undang-undang yang digubal khusus bagi menangani ancaman keselamatan. Akta ini mempunyai peruntukan kuasa-kuasa khas, antaranya di bawah subsection 4/5 iaitu orang-orang yang ditangkap dan ditahan mengikut subsection 4/4 itu boleh bagi tujuan siasatan. Dilanjutkan penahanannya untuk tempoh sehingga 28 hari oleh mana-mana pegawai polis yang berpangkat sekurang-kurangnya penguasa polis.
Namun, berdasarkan perbincangan saya dengan pihak PJRM, sebenarnya tempoh 28 hari itu juga tidak mencukupi, kerana kes-kes yang disiasat merupakan kes-kes yang sangat rumit dan kompleks, apatah lagi melibatkan kumpulan-kumpulan pengganas dan jenayah terancang yang mempunyai rangkaian yang luas dan kumpulan yang besar. Tuan Dan Pertua, semasa akta ini digubal, tempoh kuat kuasa subsection 4/5 ini dihadkan kepada 5 tahun. Dan 5 tahun ini mewujudkan elemen semak dan imbang, check and balance di dalam penguatkuasaannya. Walau bagaimanapun, tempoh kuat kuasa peruntukan subsection 4/5 boleh disemak dan dilanjutkan sebagaimana kehendak yang dinyatakan dalam subsection 4/11 akta melalui suatu ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen. Sejak akta 747 dikuatkuasakan, ini merupakan kali kedua tempoh kuat kuasa peruntukan subsection 4/5 akan dilanjutkan. InsyaAllah semakan kali pertama ke atas subsection 4/5 dibuat dan diluluskan melalui usul oleh kedua-dua majlis parlimen adalah pada 4 April 2017 di Dewan Rakyat dan pada 27 April 2017 di Dewan Negara. Tarikh pelanjutan kuat kuasa subsection 4/5 untuk kali pertama bagi tempoh 5 tahun adalah mulai 31 Julai 2017 hingga 31 Julai 2022. Hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, pada hemat saya, bagi pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan SOSMA 2012 ataupun tidak mahu menyokong akan usul untuk dilanjutkan subsection 4/5 ini adalah merupakan golongan yang akan memberikan ruang kepada penjenayah dan pengganas untuk bermaharaja-lela dalam negara ini. Tetapi sebagai individu yang sayangkan negara dan keamanan, Pak Speaker, menghidukan Dewan ni, pasti akan memberikan ruang menteri ni yang secukupnya kepada pihak PJRM dalam melaksanakan peranan mereka. Oleh yang demikian, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 adalah mekanisme terbaik dalam menangani ancaman keselamatan. Oleh itu, tempoh kuat kuasa subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ini perlu dilanjutkan selama 5 tahun lagi mulai 31 Julai 2022. Terima kasih, Tuan Ketua.